Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Muhammad Alaiman bin Muhammad Zaini. Hari ini saya akan membentangkan hasil jualan saya menjual Kokoja. Hasil video ini di bawah khusus UBSS 1032 Seksyen 37, iaitu pengenalan kepada keusahawanan. Lecturer saya ialah Dr. Muhammad Abdillah bin Royo. Next slide. Kokoja King. Kokoja adalah sejenis campuran coklat dan juga bijiring seperti biji teh beras dan cookies. Seperti yang kamu semua tahu, coklat dan juga bijiring betih beras ataupun cookies dicampurkan sekali di dalam bekas bersama dengan coklat. Seterusnya, coklatnya yang sedap dan lazat membekalkan tenaga anda dan dapat menggantikan breakfast. Seperti yang kamu tahu, kita breakfast macam tak sempat. Mungkin kita sudah terlambat ataupun tak sempat nak buat roti ke apa ke. Jadi, untuk mudahkannya, beli Kokoja ataupun sediakan Kokoja, kamu buka, makan saja. Ianya juga tahan lama. Tak ada basi ataupun semut, kerana dia punya bekas dia pun sangat bagus. Memang bungkusan dia terbaik lah. Susah macam semut ke apa nak masuk. Seterusnya, memberikan happy booster apabila kemurungan. Sebagai contoh, macam sekarang ni kebanyakan ramai pelajar yang sibuk dengan assignment, test, quiz. Jadi berehat sekejap, kamu ambil Kokoja makan, dia akan menjadikan kamu gembira. Untuk next slide. Sebab dan faktor berniaga menjadi ejen. Saya menjadi ejen hanyalah memfokuskan jualan dan tidak memikirkan bahan mentah dan risiko keuangan. Jadi ejen ni kita tak perlu sakit kepala, kita hanya fokus kepada jualan saja. Tak ada kita nak fikir pasal bahan mentah macam mana ataupun risiko keuangan. Fokus kita hanyalah menjual. Jadi di sini saya sarankan menjadi ejen untuk full time tidak digalakkan lah. Sebabnya kita tidak tahu apa permasalahan stokis kita, tak ada stok, kurang stok. Seterusnya, mudah disimpan. Kokoja ni mudah dijaga dan hanya perlu simpan di suhu bilik dan tahan lama. Sekiranya Kokoja ni mudah lah, bekas pun simple, mudah simpan, tak ada terlalu panas ke, terlalu sejuk ke. Dia berdasarkan suhu bilik, bekas simple kita simpan saja. Seperti yang kamu tahu juga, di pasaran dia sedang meningkat dan disukai oleh masyarakat. Seperti kebanyakannya ialah macam perempuan, remaja dan juga kanak-kanak. Diorang ni suka dengan coklat dan dicampurkan sekali dengan cookies ataupun betih beras ke ataupun crunch ke. Jadi memang menaikkan diorang punya selera dan juga niat untuk membeli itu tinggi. Next slide adalah inovasi. Untuk inovasi produk adalah Kokoja telah melancarkan jenis bahan yang berlainan. Yang pertama, bumper rice, kedua, cookies dan tiga, crunchy crush. Ini adalah untuk mempertingkatkan pasarannya dan juga meningkatkan jualannya. Dia mengeluarkan seperti cookies, crunchy crush, bumper rice. Untuk mereka pening kepala untuk pilih yang mana satu, jadi keputusan mereka beli ketiga. Itu adalah dari segi marketing. Dari segi perkhidmatan pula, membuat tempahan online. Tak kisah dari segi platform Facebook ke, Instagram ke. Dan setelah membuat tempahan online, kita terus membuat cash on delivery. Itulah kegunaan ejen-ejen di pelbagai negeri untuk membuat cash on delivery, untuk memudahkan pelanggan ni cepat sampai. Jadi kita punya kerja pun jadi proaktif dan mereka semangat untuk membeli. Dari segi pemasaran. Pertama, membuat pemasaran di laman sosial seperti di Facebook supaya mereka tahu
mengenai promosi. Okey, yang kedua, membuat pemasaran di Instagram dan membuat naik gambar-gambar yang menarik hati pelanggan. Okey, sebagai contoh gambar, saya mengendalikan Instagram. Saya membuat naik gambar-gambar yang menarik dan cantik-cantik untuk menarik hati pelanggan ni supaya beli. Di Facebook, saya tidak menggunakan kerana ejen lain yang menggunakan. Saya hanya menggunakan Instagram. Okay. Seterusnya, laporan keuangan. Okey, gambar ni menunjukkan laporan bulanan saya pada bulan 12. Okey, saya start menjual pada bulan 12, 5 hari bulan 12. Saya mendapat rezeki kepada saya sebab saya mendapat inform kawan saya tidak dapat meneruskan menjadi ejen dan dia telah memberi ejen ni kepada saya untuk meneruskan penjualannya. Lepas tu saya pun menghubungi stokis beliau untuk saya kontak untuk saya meneruskan sebagai ejen. Alhamdulillah, stokis pun setuju dan saya meneruskan jualan dia tanpa mengeluarkan RM1 untuk mengambil barang daripada stokis. Okey, berdasarkan gambar laporan keuangan bulan 12, yang pertama, saya dapat menjual 12 bekas Kokoja King yang bersamaan dengan RM119.50. Yang kedua, selepas menolak kewangan dari segi pos dan minyak pada bulan 12 ialah RM21.50. Jadi jumlah bersih saya pada bulan 12 ialah RM100.74. Okey, untuk bulan 1. Berdasarkan gambar kewangan bulan 1 ni, saya dapat menjual 3 bekas Kokoja bersamaan dengan RM45. Okey, jadi jumlah keseluruhan adalah RM240.50. Tolak dengan nilai pembelanjaan seperti minyak, pos adalah RM21.50. Jadi jumlah bersih adalah RM219 keuntungan yang saya dapat. Okey, untuk pengetahuan, stokis saya tidak mendapat barangan lagi. Jadi saya terpaksa memberhentikan jualan saya pada bulan 1 tersebut. Dan apabila stokis mendapat barang, saya akan meneruskan penjualan saya sebagai ejen. Tapi sekarang ni sekarang barang terhad. Stokis tidak mendapat barang lagi. Okey, dari segi cabaran. Okey, kita menjaga nama baik Kokoja King untuk memastikan pelanggan berpuas hati. Okey, seperti yang kita tahulah, Kokoja King ni nama dia besar. Okey, untuk kita nak memastikan pelanggan, kita mesti memastikan pelanggan berpuas hati dan menjaga nama baik Kokoja. Tak naklah nanti orang cakap Kokoja punya ejen ni tak berguna lah, tak buat kerja dengan baik lah, macam tu. Okey, seterusnya, stok terhad. Seperti yang saya katakan tadi, stokis saya pun kata stok terhad, jadi stok masih tidak dapat lagi. Okey, yang ketiga, memastikan kita merupakan ejen yang berkualiti, yang tidak menipu pelanggan. Pada zaman yang maju sekarang ni, banyak pelanggan yang telah ditipu oleh ejen-ejen. Diorang dah ambil duit tapi barang tak sampai. Okey, jadi itu adalah cabaran saya untuk menerangkan kepada mereka yang saya ni adalah ejen yang berkualiti. Okey, menetapkan pelanggan tetap. Okey, macam biasalah, sebab kita dah terlampau banyak ejen, jadi untuk mendapatkan pelanggan yang tetap tu agak sukar. Okey, dan seterusnya, melayan pelanggan yang berlainan karena. Seperti kau tahu lah, kebanyakan manusia ni karena dia lain. Mula diorang nak yang crush, lepas tu tiba-tiba nak bertukar kepada peti beras, lepas tu tiba-tiba nak tukar pada cookies. Jadi kita kat situ kena susun jadual, susun barangan stok kita tu dengan betul lah. Sebab kadang-kadang tu tiba-tiba tak ada, diorang pun tak pasti apa diorang nak mahu, diorang nak. Okey, itu adalah cabaran dari segi saya. Okey, ini adalah refleksi. Alhamdulillah, saya berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Banyak yang saya belajar daripada kursus ini. Jika kita berniaga dan seterusnya,
dengan tidak sengaja perasaan ingin menjadi usahawan suatu hari nanti makin meningkat dalam diri saya dengan membekalkan ilmu yang diberikan oleh pencerah saya, iaitu Dr. Abdillah. Okey, selain itu juga, perkara yang saya pelajari adalah memulakan perniagaan memerlukan sikap yang kental, sabar, tabah dan berani. Okay. Selain itu, paling penting kita perlu bijak menguruskan keuangan. Okay. Jika kita berniaga, wang yang masuk dan keluar kita perlu catat untuk menjadikan rujukan pada akhir bulan. Okay. Dan akhir kata, terima kasih buat pensyarah saya yang tidak letih mencurah ilmu pengetahuan untuk membimbing kami dalam menjayakan kursus ini. Saya akan memanfaatkan ilmu ini dengan jayanya. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga buat pensyarah saya, iaitu Dr. Abdillah. Okay, next slide. Okay, ini adalah lampiran saya. Itu adalah customer saya dan juga anaknya yang nak bergambar juga masa tu. Ni dia beli Cocoja Crunch. Dan gambar di sebelahnya adalah bukti saya WhatsApp menghubungi pelanggan lah. Cara saya berkomunikasi dengan pelanggan. Okey, dan seterusnya ini pelanggan seterusnya pelanggan saya, dia membeli cookies dan juga crunch. Okey, ini adalah bukti gambar saya menghubungilah, saya berkomunikasi dengan customer saya. Okey, next slide. Okey, itu saja daripada saya untuk saya membentangkan hasil jualan saya. Dengan akhir kata, saya berpuas hati dengan hasil jualan saya yang saya menjual hanya 2 bulan. Dalam masa sebulan lebih, saya mendapat keuntungan sebanyak RM174. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Abdillah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.